Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar dalam mata pelajaran Sirah tahun 4 yang bertajuk Kisah Nabi Musa alaihi salam. Antum bersama Ustazah Nur Ashikin binti Isnin. Objektif di akhir pembelajaran ini, Ustazah mengharapkan murid-murid dapat mengingat fakta dalam kisah Nabi Musa dengan menjawab soalan bertulis. Peristiwa kelahiran Nabi Musa AS. Penduduk Mesir pada masa dahulu telah lama mengamalkan penyembahan berhala. Mereka menganggap Fir'aun adalah Tuhan mereka. Fir'aun adalah gelaran bagi raja-raja kuno Mesir. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa disebut sebagai Ramses kedua. Ketika Nabi Musa baru dilahirkan, Fir'aun telah memerintahkan agar semua bayi lelaki yang lahir daripada Bani Israel dibunuh. Allah Ta'ala telah menyelamatkan baginda daripada dibunuh dengan memberi ilham kepada ibu baginda agar menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa dihanyutkan ke istana Fir'aun. Asia, isteri Fir'aun telah mengambil baginda dan hati Fir'aun menjadi lembut untuk membenarkan isterinya menjaga bayi tersebut. Asia telah mencari pengasuh untuk menyusui bayi yang dijumpainya itu. Dengan kuasa Allah, Asia yang tidak mengenali ibu Nabi Musa telah menyerahkan Nabi Musa kepada ibu baginda sendiri untuk disusui. Madian. Ada pihak yang tidak senang akan pengaruh Nabi Musa di istana. Peluang untuk menjatuhkan Nabi Musa terbuka apabila berlaku peristiwa di mana Nabi Musa telah membunuh seorang pemuda secara tidak sengaja. Ia berlaku sewaktu Nabi Musa ingin meleraikan pergaduhan antara dua orang pemuda tersebut. Dengan perasaan yang gusar, Nabi Musa segera berhijrah keluar dari kota Mesir. Nabi Musa membawa diri mengembara ke negeri Madian. Dengan takdir Allah, baginda telah bertemu dengan Nabi Shu'aib dan berkahwin dengan puteri baginda. Sebagai mahar perkahwinan, baginda dikehendaki bekerja di ladang Nabi Shu'aib selama 8 atau 10 tahun. Nabi Musa kembali ke Mesir. Setelah lama mengembara, Nabi Musa membawa keluarganya pulang ke Mesir. Mereka melalui lembah Tua. Di sinilah Nabi Musa menerima wahyu secara langsung daripada Allah Ta'ala. Baginda diperintahkan bersama saudara baginda, Nabi Harun AS, untuk berdakwah kepada Fir'aun agar mentauhidkan Allah serta menuntut pembebasan Bani Israel daripada ditindas. Baginda dikurniakan oleh Allah mukjizat. Yang pertama, tongkat yang boleh membelah laut. Kedua, tongkat yang boleh bertukar menjadi ular besar. Ketiga, cahaya keluar dari tangannya. Dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun memulakan dakwah kepada Fir'aun. Baginda menyeru Fir'aun dengan penuh lemah lembut. Malangnya, dakwah baginda dibalas dengan cemuhan daripada Fir'aun. Usaha dakwah Nabi Musa sentiasa ditentang keras oleh Fir'aun sehingga berlaku pertarungan besar antara tukang sihir terhebat Fir'aun dengan Nabi Musa. Sewaktu pertarungan, tukang sihir Fir'aun mencampak barang mereka lantas menjadi ular yang ganas. Nabi Musa kemudiannya mencampakkan tongkat baginda. Dengan kuasa Allah, tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular yang besar dan menelan semua ular-ular yang ada di situ. Melihat apa yang terjadi, tukang sihir itu akhirnya beriman dengan Nabi Musa kerana yakin apa yang berlaku bukan kuasa sihir tetapi mukjizat daripada Allah kepada nabinya. Malangnya, Fir'aun terus sombong dan membunuh tukang sihir yang beriman. Atas kesombongan Fir'aun itu, Allah Ta'ala telah menurunkan bala kepada Fir'aun dan pengikutnya berupa berlaku kemarau yang panjang, kemudian berlaku banjir yang besar,
kemudian serangan belalang, serangan kutu, serangan katak, dan akhirnya air sungai Nil berubah menjadi darah. Setiap bala yang diturunkan, mereka akan merayu dan berpura-pura beriman agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk selamatkan mereka. Setelah selamat, mereka kembali ingkar. Tenggelamnya Fir'aun. Fir'aun dan pengikutnya merancang untuk membunuh Nabi Musa dan kaumnya. Allah memerintahkan Nabi Musa agar segera membawa kaumnya yang beriman keluar dari Mesir. Semasa melarikan diri kerana dikejar Fir'aun, perjalanan mereka terhenti di Laut Merah. Mereka perlu melintasi Laut Merah untuk menuju tempat lain. Mereka berasa semakin cemas apabila melihat Fir'aun dan pengikutnya semakin hampir. Nabi Musa lantas memukul air Laut Merah dengan tongkatnya. Dengan kuasa Allah, Laut Merah terbelah dua. Ombak yang menjadi benteng di kiri dan kanan membolehkan semua Bani Israel menyeberanginya dengan selamat. Melihatkan laut yang masih terbuka, Fir'aun yang baru sampai di situ terus melalui laluan laut itu. Setelah Fir'aun dan pengikutnya berada di tengah-tengah laut, ombak pun bercantum kembali. Di saat itu, barulah Fir'aun beriman kepada Allah. Namun, keimanannya tidak lagi diterima Allah. Maka, tenggelamlah Fir'aun di tengah Laut Merah itu. Begitulah kisah Nabi Musa AS. Semoga kita semua dapat manfaat dari kisah tersebut. Seterusnya, semua murid bolehlah menyiapkan latihan yang disediakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.